Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat surah Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala berkatkan pengajian kita, kurniakan kita ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kita ke bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala berkatkan kita ke bulan Sya'ban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga merahmati kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita dan juga segenap umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala man nawa aslafuna salih, wa ala man nawa al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wa ala man nawa al-alim al-alama al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumid, ala man nawa syekhuna wa murabbina al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, minta maaf saya mula kelas lambat sikit para jemaah sekalian ya. Sekarang dah jam 9.10 minit ya. Lambat sikit, sepatutnya kita mula jam 9. Tapi tadi selesai daripada Masjid Abdul Razak, selesai solat Isyak, terus saya kalang kabut terus balik para jemaah sekalian ya. Ini baru saya sampai rumah ni para jemaah sekalian ya. Baru sampai rumah. Baik, kita teruskan kita punya pengajian kitab Marhaban ya Ramadan ya. Kitab fikih yang membahaskan berkenaan tentang ibadah puasa dengan menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Baik, sampailah kita kepada perkara yang diperjelaskan, perkara-perkara yang disunatkan dalam berpuasa ya, dalam berpuasa. Diperjelaskan perkara pertama, yang perkara-perkara yang disunatkan di dalam berpuasa adalah apa? Iaitu al-iftar. Apa itu iftar para jemaah sekalian? Iaitu orang berbuka puasa. Ya, berbuka puasa. Bagaimana? Ya, diperjelaskan di dalam kitab kita ini terpecah kepada dua. Satu, yang pertama sunat menyegerakan berbuka puasa apabila yakin matahari telah terbenam, dan sunnah mendahulukan berbuka sebelum menunaikan solat maghrib. Jadi senang cakap, masuk waktu maghrib disunahkan kita apa? Disunahkan kita buka dahulu ya. Selepas buka barulah kita solat maghrib. Ya, jangan kita solat maghrib dulu ya. Ya, buka sunnah kalau orang itu berpuasa, azan saja dia buka dulu. Tu dia. Seterusnya, perkara yang kedua iaitu B ya. Tadi buka puasa ni ada dua, satu A satu B. Tadi A lah. Sekarang B pula para jemaah sekalian.
hukum menyegerakan berbuka puasa tu ada 3 macam. Yang pertama, sunnah untuk menyegerakan berbuka puasa iaitu apabila yakin matahari telah terbenam. Contoh, melihat matahari terbenam. Ini cara orang dulu-dulu lah jemaah sekalian, ya. Kita sekarang dah pakai jam dah, ya, dan juga apa? Dah ada radio semua canggih. Sekarang dah tak payah beli radio pun tak apa jemaah sekalian. Handphone sendiri boleh buka radio, ada application warna 94.2 FM. Masya-Allah. Ya. Kita dah boleh dengar azan dah. Senang aja para jemaah sekalian, ya. Baik. Perkara yang kedua pula, ya, iaitu hukum menyegerakan berbuka puasa. Perkara yang kedua iaitu tidak sunat. Berarti apa? Tidak boleh. Ya. Menyegerakan berbuka puasa iaitu apabila telah memiliki perasaan kuat kerana dasar ijtihad. Ijtihad tu apa? Dia usaha bahawa matahari telah terbenam. Hal ini menurut pendapat yang kuat, pendapat yang kuat iaitu alal asah katanya, ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat sebahagian ulama hukumnya tidak boleh berbuka. Ya, tidak sunnah, ya, ini boleh, ya. Tidak sunnah, ya. Saya ulang sekali lagi perkara ni. Yang kedua, tidak sunnah, ya, ini boleh menyegerakan berbuka puasa iaitu apabila telah memiliki perasaan kuat kerana dasar ijtihad. Maksud perasaan kuat dasar ijtihad tu apa? Memang dia betul-betul yakin, katakanlah tempat yang dia pergi tu tak dengar azan, tak ada apa, internet pun tak ada, ya. Kalau ada internet kan kita boleh pakai handphone sekarang kan dia. Jadi bagaimana? Dia kena balik ke zaman dahulu kala, ya. Memang dia betul-betul apa? Betul-betul yakin, confirm 100%. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Tidak sunnah, yakni boleh menyegerakan berbuka puasa. Begitulah dia, ya. Yang ketiga pula, tidak boleh, yakni haram untuk berbuka puasa apabila dia masih ragu-ragu. Ragu-ragu tentang apa? Matahari ni dah terbenam ke belum? Dia tak confirm tau. Kalau yang tadi nombor 2, dia apa? Yakin, ijtihad betul-betul, ya, dia yakin confirm terbenam. Tu dia. Yang ketiga pula ni tak boleh, bahkan haram hukumnya. Berarti kalau haram dia buka juga tak sah puasa dia. Ya. Yang mana dia ragu-ragu matahari dah terbenam ke belum. Senang cakap, maghrib dah masuk ke belum. Ya. Maka wajib baginya menunda untuk berbuka puasa sehingga yakin bahawa matahari telah terbenam, dan jika tetap berbuka maka hukumnya adalah tidak sah puasanya jika mengetahui bahawa ia berbuka sebelum azan maghrib dan tidak mengetahui keadaan berikutnya. Ya. Dalil bagi masalah di atas ni para jemaah sekalian, ya, yang ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW iaitu Abu Dzar radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur. Ya, umat masih ada, la tazalu ummati, masih ada di kalangan umat aku yang dalam kebaikan selama mereka mendahulukan untuk berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Ya. Dan juga diperjelaskan, ya, di dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi, iaitu hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman apa? Inna ahabba ibadi ilayya a'jalahum fitra. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya hamba yang paling aku cintai adalah yang menyegerakan untuk berbuka puasa. Dan ada hadis lagi riwayat Imam Abi Daud dan juga Imam Ibnu Majah, la yazalu alladhina zahiran ma ajjala an-nasul fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Ya, la yazalu din, ya, masih ada, iaitu agama Islam selalu nampak jelas, nyata, masih jelas di dalam agama Islam, nyata. Apa dia?
iaitu orang-orang kaum muslimin menyegerakan untuk berbuka puasa, li'annal yahud, kerana orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, yuakhirun, menundakannya. Itu dia para jemaah sekalian. Ya, itu dia. Baik, kita teruskan lagi para jemaah sekalian, masih lagi membicarakan berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang perkara-perkara yang sunnah dalam berbuka puasa. Ya, apa dia disebut sekarang ini? Jenis makanan yang lebih utama untuk berbuka puasa. Kalau buka puasa kan kita makan. Jadi makanan apa ni? Satu, diperjelaskan berbuka dengan 3 biji kurma. Kurma para jemaah sekalian. Kurma 3 biji. Jangan satu. Buka 3, sunnah hukumnya. Jika tidak mampu, maka dengan 1 biji. Jika tak mampu, tapi pun belajarlah makan kurma. Kurma sedap tau para jemaah sekalian. Kurma sedap. Ya, sedap kurma. Macam-macam sekarang kurma ada. Ada kurma ajwa, ada kurma ambar, ada kurma, macam-macam lah. Sedap-sedap para jemaah sekalian. Siapa yang pernah pergi umrah Ramadan tu, kurma dia best-best lah para jemaah sekalian. Tu dia. Macam kita kalau pergi umrah, kalau masuk pasar kurma, macam kalau boleh pasar tu kita nak beli. Ya, sedap para jemaah sekalian kurma. Saya kasih awak resepi nak. Ya, ini untuk kesihatan badan tau para jemaah sekalian. Bulan puasa bagus buat ni. Apa dia? Awak ambil lah kurma. Kurma ajwa ke, kurma ambar ke, kurma apa saja pun ambil. Boleh, tak apa. Ya. Kurma tu awak kopek, keluarkan bijinya. Kalau kurma tu keras, lembutkan dia. Macam mana kurma tu nak lembutkan para jemaah sekalian? Satu, kita lenyek-lenyekkan dia lah. Nombor 2, kalau dia tetap keras, rendam dengan air panas. Nanti dia lembut. Ya, rendam dengan air panas, nanti dia lembut. Apa para jemaah sekalian? Biasa saya kalau kurma dia besar, kalau kalau kurma ambar tu kan macam-macam saiz kan, besar kan. Kalau besar saya ambil 7 biji ataupun 9 biji, saya ganjilkan. Kalau macam kurma dia kecil-kecil, kurma apa? Kurma sukari, ada sebut sukari. Sukari pun sedap para jemaah sekalian, ya. Ataupun kurma ajwa lah, yang kecil-kecil para jemaah sekalian, ya. Itu mungkin awak boleh ambil 11 biji, ya. 13 biji, boleh, tak apa, ya. Awak ambil susu apa? Okeylah, kalau awak suka susu full cream, pakailah susu Magnolia full cream, tak apa. Ataupun awak suka susu HL, boleh, tak jadi masalah. Suka susu apa tu yang keluar kat TV dulu, nama dia sedap susu tu, apalah nama dia, ya, Malaysia punya produk, lupa saya nama dia, sedap aja maksudkan susu dia, ya. Awak ni susu, ya, terpulang kepada awak macam mana awak nak buat susu. Biasanya saya kalau buat susu tu 1 liter, ya. Kurma ambar tu kalau besar sampai 9 biji, ya. Kalau kurma kecil sampai 13-14 biji gitu, ya. Apa lagi saya buat para jemaah sekalian? Saya ambil madu 2 sudu besar ataupun 1 sudu besar, taruh dekat dalam blender. Lepas tu awak blender, kasih halus betul-betul. Kurma kalau dia keras, kalau awak blender, nanti dia tak halus para jemaah sekalian. Kasih dia halus betul-betul. Dah halus, dah cantik kurma tu, awak pun tuang dekat gelas. Ataupun kalau awak tak nak, awak tapis, boleh, tak jadi masalah, ya. Masuk dalam fridge. Bila nak buka, awak bawa keluar. Azan, minum tu para jemaah sekalian. Masya Allah, nikmat dia, sedap betul. Lele alio nak. Ya. Lagi satu para jemaah sekalian, Nabi SAW selalu buat. Apa dia? Awak ambil kurma, tak kira lah berapa biji awak nak ambil, ya. Ambil lah 10 ke berapa ke, ya. Awak taruh dekat mangkuk, awak tuang air panas pun tak apa, awak rendam. Besok bila nak sahur ataupun besok bila nak buka, air kurma tu awak minum. Itu sihat tubuh badan tu, ya, sihat tubuh badan tu para jemaah sekalian. Sebab Nabi SAW sendiri buat demikian. Ada hadis tu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Begitulah dia.
Saya kalau dah nak dekat bulan puasa ni, macam-macam ni. Aku nak buat roti ni, aku nak taruh ni, aku tak tahu ni, macam-macam. Saya kadang-kadang suka masak juga para jemaah sekalian. Ya. Dan diperjelaskan kalau dia tidak memiliki kurma, maka jika tidak memilikinya, maka buka dengan apa? Buka dengan air Zam-Zam. Jika tidak memilikinya, maka dengan air biasa. Jika tidak memilikinya, maka dengan hulun, hulu dalam bahasa Arab, hulu, ya, ataupun hulun. Apa tu? Makanan manis yang tidak dimasak, seperti madu. Kan tak payah masak madu tu, ya, kan boleh ambil gitu je. Ya, ini semua makanan sunnah para jemaah sekalian. Ya, jika tidak memilikinya, maka dengan halwa. Halwa ni apa? Manisan yang dimasak. Ya, manisan yang dimasak. Oh, halwa ni sedap para jemaah sekalian. Dia macam-macam resepi ada tau. Kan tadi saya dah cakap dengan awak kan, saya kalau bulan puasa je macam-macam ni. Dah siap ni nak masak ni. Ya. Oh, masya-Allah, halwa. Oh, sedap para jemaah sekalian. Kadang-kadang halwa tu halwa orang Arab, ya. Dia kadang-kadang apa? Macam agak-agak, tapi rasa para jemaah, terasa dia punya rempah dia apa? Kebanyakan orang Arab ni kalau dia punya rempah ni apa? Dia punya rempah kayu manis dengan pelaga. Tu dia. Oh, sedap para jemaah sekalian. Lagi satu apa? Minyak sapi, kolesterol ustaz, tapi itu yang sedap. Tu dia para jemaah sekalian, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bulan puasa, ya. Wah, masak harisa sedap ni. Harisa sedap tau para jemaah sekalian, ya. Daging harisa tu adalah makanan orang Arab, ya. Dia daging kambing dengan biji gandum. Ya, susah nak dapat biji gandum kan, pakai oats sudah, oats, boleh para jemaah sekalian. Ada cara dia masak tu. Sedap para jemaah sekalian. Nanti tengoklah, ya. Kalau saya rajin, mungkin saya buka order ke. Ya, nanti tengoklah macam mana para jemaah sekalian. Baik, seterusnya para jemaah sekalian, apa ni ustaz? Dah lah start lambat, lepas tu apa, kita baca kitab tapi lepas tu cakap masalah makan pula. Itulah awak tengok badan saya sihat kan? Makan. Baik, seterusnya para jemaah sekalian, jika seseorang mendahulukan berbuka dengan cara melakukan hubungan suami isteri, dia buka puasa tapi dia tak buka kurma tau, dia apa? Buka suami isteri. Faham-fahamlah kita para jemaah sekalian, ya. Atau dengan memasukkan alat pembersih telinga, ya, memasukkan alat pembersih telinga seperti apa? Korek telinga ke, cotton bud ke. Tu dia. Apakah ia telah mendapat pahala sunat dalam menyegerakan berbuka puasa? Dijelaskan menurut pendapat Imam Al-Bujairimi, ya, Al-Bujairimi, ini semua ulama-ulama fikih yang bermazhabkan kepada mazhab Imam Syafi'i, ia telah mendapat pahala sunnah menyegera berbuka puasa dengan hal-hal tersebut. Akan tetapi menurut pendapat Imam Ramli dan juga menurut pendapat Imam Qulyubi ataupun Qalyubi rahimallahu radhiyallahu anhuma, ia tidak mendapatkan pahala sunat menyegera berbuka puasa dengan hal-hal tersebut, kerana hal tersebut dapat melemahkan tubuh badan. Kalau boleh kita buka puasa ni ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tengok dalam bab sembahyang, Rasulullah suruh kita ikut cara Rasulullah sembahyang. Macam mana cara Rasulullah sembahyang? Sallu kama raaitumuni usalli, kata Rasulullah. Solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Dalam apa? Dalam bab haji pun Rasulullah jelaskan apa? Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ambillah kamu daripada aku urusan haji kamu. Jadi senang cakap apa? Apa saja ibadah kita, apa saja kelakuan kita, ikut cara Rasulullah. Rasulullah berbuka puasa dengan kurma, maka kita berbuka puasa dengan kurma. Sunnah para jemaah sekalian. Benda-benda yang manis sunnah hukumnya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Baik. Seterusnya membaca doa ketika berbuka puasa. Ya, ini juga sunnah, ya, sunnah
dalam kita berbuka puasa. Tapi macam mana? Puasa fardu ataupun puasa sunat? Membaca doa ketika berbuka puasa, baik dia puasa yang fardu, Ramadan, ataupun qada, ataupun nazar, ataupun puasa sunat, ya. Sunnahnya apa? Kita baca doa ketika berbuka puasa. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah sebagai berikut: Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Selalu kita baca sampai sini je lah kan. Tapi kalau awak nak lengkapkan boleh: dhahabadh-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillah alladhi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ya. Wah, panjang doa ni ustaz. Ya. Panjang sikit ajalah para jemaah sekalian, ya. Boleh, sunnah hukumnya para jemaah sekalian, ya. Apa artinya? Allahumma laka sumtu, ya Allah, keranamu aku berpuasa, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dhahaba dhama'u, telah hilang rasa dahaga haus, wabtallatil uruq, telah basah uratku, wa thabatal ajru insyaallah, dan telah aku dapatkan pahala insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu, segala puji bagi Allah yang telah menolongku. Wa razaqani fa aftartu, sehingga wa razaqani fa aftartu, dan memberiku rezeki sehingga aku mampu berbuka. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, bi rahmatika, dengan rahmatmu, allati wasi'at, yang mana luasnya, kulla syai'in, melebihi segala sesuatu, antaghfirali, agar engkau mengampuni aku. Dan diriwayatkan juga, barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut ketika berbuka puasa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana keadaan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Dan juga di antara doa ketika berbuka puasa adalah apa? Ya wasi'al fadli ighfirli, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu, Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna 'alaihi wan nasu niyam wa adkhilna al-jannata bis-salam. Dan juga di antara doa ketika berbuka puasa, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfiridz dzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Dan barang siapa yang membaca doa, ya, barang siapa yang berdoa dengan doa tersebut ketika berbuka puasa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana keadaan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Insya-Allah nanti para jemaah sekalian, doa-doa yang tadi saya baca ni, insya-Allah nanti saya akan type, saya akan tulis dan saya akan uploadkan di Facebook Majlis Rasulullah Singapura, insya-Allah, ya. Para jemaah boleh buka Facebook Majlis Rasulullah Singapura, boleh dapatkan nanti, insya-Allah, ya. Kedua pula, apa lagi para jemaah sekalian, ya, kita nak bicara sekarang apa? Tentang sahur. Kita dah bicara tentang buka dah para jemaah sekalian, ya. Sekarang kita nak bicara tentang sahur. Zainal Abidin, ambilkan baba air, cold water. Tak sempat tadi bila kita nak mula, saya nak mula tadi lupa nak ambil air para jemaah sekalian, ya. Saya nak suruh anak saya ambil pun lupa tadi. Baik, yang seterusnya para jemaah sekalian, makan sahur. Kita tengok sahur ni panjang tak bab ni? Sahur tak panjang manalah, ya. Okey, kita baca sikit para jemaah sekalian, ya, tentang sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Is it cold water? Yes.
It's not that cold because I don't know why. Okey. Because I don't cold water. Please top up my water, please. Makan sahur. Hukum makan sahur adalah sunnah. Nah, top up my water. Meskipun masih dalam keadaan kenyang, hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bersahurlah kamu semua ataupun makan sahurlah kamu semua kerana sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkatan. Jadi kalau boleh, kita kalau puasa macam mana ngantuk sekalipun, bangun sahur para jemaah sekalian. Sebab apa? Sunnah hukumnya. Ya. Menurut Imam Ramli rahimallahu ta'ala, jika masih keadaan kenyang, maka hukumnya tidak sunat untuk bersahur. Tetapi pendapat yang kuat, sahur para jemaah sekalian. Walaupun dengan apa? 1 biji kurma sekalipun, sahur. Ya. Perbezaan antara suhur dan sahur. Ada ya, biasa kita bilang sahur. Ada juga perkataan suhur. Apa beza ni para jemaah sekalian? Baik. Kalau kita sebut sahur, makanan yang dimakan. Itu makna sahur. Kalau kita sebut suhur, makan di waktu malam yang terakhir. Tu dia para jemaah sekalian. Ya. Waktu makan sahur pula macam mana? Diperjelaskan. Masuk setelah pertengahan malam, dan yang lebih utama adalah menunda makan sahur sampai batas tidak terlalu dekat dengan waktu subuh. Dan dianjurkan untuk imsak. Imsak tu apa? Menahan diri dari makan dan minum, dan juga perkara-perkara yang lain yang boleh membatalkan puasa kita. Jadi imsak tu bagaimana? Kira-kira antara between 15 minutes ataupun 10 minutes lagi nak masuk waktu subuh. Itu nama dia imsak. Ya. Baik, bagaimana pula ukuran makan sahur para jemaah sekalian? Ya, ukuran makan sahur yang disunnahkan adalah apa? Dengan minum seteguk air atau hanya dengan 1 suap makanan, dan yang lebih utama adalah rutab. Rutab ni apa? Kurma muda atau kurma sebagaimana yang kita buat buka puasa. Boleh, tak jadi masalah, ya. Tapi ustaz, kalau sahur kita dah makan kurma, lepas tu kita nak makan lain macam mana? Nak makan sandwich ke, nak makan mie goreng ke, nak makan nasi lemak ke, boleh tak? Boleh, tak jadi masalah, boleh. Ya. Tapi benda yang sunnah tu jangan kita tinggalkan. Baik. Seterusnya, apa hikmah dianjurkan untuk sahur? Hikmah dianjurkan untuk sahur tu apa para jemaah sekalian? Satu, untuk memperkuat tubuh badan kita tatkala kita berpuasa. Salah satu selalu yang saya amalkan para jemaah sekalian, ya, sebab kita puasa ni lebih kurang antara berapa? Antara berapa? Antara mungkin, ya, mungkinlah antara 10 jam, 8 jam, lebih kurang begitulah. Jadi apa selalu saya buat para jemaah sekalian? Saya kalau sahur selalu saya suka makan kurma sampai 7 biji, 8 biji, 9 biji. Kenapa? Sebab 1 biji tu memberikan kita kekuatan selama 1 jam. Ya. Jadi sunnah hukumnya para jemaah yang dirahmati Allah. Sunnah hukumnya. Ya. Dan lagi satu, ya, hikmah sahur adalah apa? Iaitu melawan adat istiadat ahlul kitab. Ahlul kitab ni apa? Iaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, supaya kita punya puasa ni biar tidak sama dengan agama lain. Kita punya puasa ni apa? Kita punya puasa ni seperti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, memberi makan orang yang berpuasa. Ni pun sunnah. Memberi makan orang puasa seperti apa? Kita menjamu orang, kita dengar, ada orang puasa ya? Okey. Ya, kalau awak puasa, marilah. Ya, saya nak jemput awak datang rumah saya lah. Buka puasa rumah saya. Kita dengar ada orang puasa, kita menjamu orang puasa. Meskipun hanya dengan sebiji kurma.
Ya, hanya dengan sebiji. Macam mana kita nak jamu orang buka puasa? Senang para jemaah sekalian. Ya, saya kadang-kadang kalau ada orang jemput buka puasa ataupun orang datang rumah saya untuk buka puasa, macam mana cara dia kita nak jamu orang para jemaah sekalian? Kurma dah ada kan? Bila time nak buka puasa tu awak ambil satu biji kasih dia. Berarti apa? Awak memberikan juadah kepada orang yang buka puasa. Maka dapat kita pahalanya. Begitulah dia. Ya, begitulah dia. Rasulullah ataupun kita memberikan jamuan kepada orang yang berbuka puasa ni sampai orang itu kenyang, dia selesa, comfortable, sedap makan. Tu dia. Ya, Rasulullah SAW bersabda apa? Man fatara sa'iman kana lahu itqa raqabatin wa maghfiratan lidhunubih. Barang siapa yang memberi makan, ya, kepada apa? Kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang membebaskan seorang hamba dan menjadi penghapus dosa-dosanya. Wa man ashba'a sha'iman kana lahu maghfiratan lidhunubih. Dan barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa sampai kenyang, maka amalan tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan wasaqahu Allahu min haudi syarbatan la yadhma'u hatta yadkhulal jannah. Dan Allah Ta'ala akan memberi ia minum dari telaga Kausar Nabi SAW, iaitu minuman yang tidak akan merasa minuman yang dia tidak akan merasa haus sampai dia masuk syurga. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a. Dan dia akan mendapat pahala puasanya tanpa mengurangi pahala yang dia akan mendapat pahala puasanya tanpa mengurangkan pahala orang yang diberi makan. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi para jemaah sekalian, ya. Riwayat Imam Baihaqi. Dan seterusnya, dianjurkan bagi yang memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa, hendaklah dia juga ikut makan makanan tersebut, kerana hal ini menunjukkan sifat tawaduk. Sunnah para jemaah sekalian, kalau kita jamu orang makan, kita jangan okey silakan makan, kita pun bangun. Jangan duduk sama-sama, mari sini makan, sini makan. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Dan kalaupun orang jamu kita makan, kita sunnahnya apa? Sunnahnya makan. Jangan kita malu-malu. Tak apalah, terima kasih. Banyak. Sikit je. Ya Allah. Allah ya raham Tan Sri P. Ramlee bilang apa? Orang dah kasih tu kebah je lah. Macam tu lah para jemaah sekalian, dia. Sunnah hukumnya. Ataupun apa? Awak tak puasa seperti sekarang ni. Tapi apa? Orang jemput awak. Jemputlah besok datang rumah saya. Makan tengah hari, makan malam. Datang rumah orang tersebut. Habis makan macam mana? Makan. Sunnah makan kalau kita dijemput oleh orang untuk makan, orang macam mana ni cakap ni? Orang jemput awak datang rumah dia untuk makan. Sunnah kalau boleh, sunnah dia bagaimana? Habiskan makan tersebut. Jangan pula tak apalah, seganlah, malulah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Cuba awak jemput saya. Aku datang, aku makan. Sunnah tu para jemaah sekalian, sunnah. Ya, makan sunnah. Ya, menjamu orang makan tu diperjelaskan apa? Bagi sesiapa yang selalu menjamu orang makan, walaupun satu piring, Allah balas 10 piring. Dan apabila dia keluar daripada rumah awak, tamu tu keluar dengan perasaan gembira, kenyang. Bila dia jalan tu, selang 40 tapak dia jalan, malaikat istighfarkan awak, malaikat tasbihkan awak. Dan orang yang memberi makanan kita waktu buka, waktu sahur, kita menjamu orang buka, kita menjamu orang sahur, makanan itu sendiri mengistighfarkan dan mentasbihkan kita. Ini fadilat besar para jemaah sekalian. Kata ya, dianjurkan bagi memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa, hendaklah dia juga ikut makan makanan tersebut. Hal ini menunjukkan sifat tawaduk dan lebih menyenangkan hati orang yang berbuka di tempatnya. Jangan berhenti para jemaah sekalian.
Jangan berhenti makan. Bila dah makan, sikit lagi tambah, sikit lagi tambah. Boleh, bismillah, taruh lagi, bismillah. Awak kalau pergi negeri Arab, para jemaah sekalian, ya Allah, dia kalau jemput makan, ada sebahagian daripada negeri Arab, dia punya adat tu macam mana, para jemaah sekalian? Ya, awak kalau dijemput makan, kalau awak makan tak habis, dia apa? Dia bilang awak apa tahu? Apa? Makanan kat rumah aku tak sedap. Ada sebahagian adat orang Arab apa? Kalau awak dijemput makan, awak kena makan kasih habis. Ini adat dia, para jemaah sekalian. Negeri kita pula, aku jemput je ni, habis kau dia makan, gelojong kau, bankrupt aku. La ilaha illallah. Tak ada bankrupt, para jemaah sekalian. Allah tambahkan lagi rezeki tu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Begitulah dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Dan juga disunahkan bagi orang yang berbuka di tempat orang lain, hendaklah dia mendoakan pemilik rumah tersebut. Di antara doa-doa yang dianjurkan adalah apa? Akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul akhyar wa aftara indakumus saimun. Apa dia? Telah makan makananmu golongan abrar, iaitu orang-orang yang berbakti, dan semoga malaikat berselawat, iaitu mendoakan untukmu, dan telah berbuka di rumahmu bagi orang yang berpuasa. Ini dia, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesailah kita, para jemaah sekalian, ya, bab yang memperjelaskan apa? Bab yang memperjelaskan tentang sunnah-sunnah buka puasa dan juga sahur. Alhamdulillah, selesai kita bab ni, para jemaah sekalian, ya. Nanti insya-Allah ada lagi bab-bab yang lain, ya, masih lagi membicarakan berkenaan tentang sunnah-sunnah puasa juga. Nanti insya-Allah kita akan sambung besok, insya-Allah. Besok pengajian kita jam berapa, para jemaah sekalian? Besok hari Rabu pengajian kita jam 7.45 malam, insya-Allah, ya. 7.45 malam, insya-Allah. Baik, para jemaah sekalian, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan ada barakahnya dan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang telah kita belajar daripada kitab yang penuh dengan kebaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amana min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nazara ila wajhika al karim ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.